sikit ni kita ambil tentang tips menghindari wangian berdosa. Muka surat 121, 122 kita ambil. 3 je benda dia. Satu keadaan bagi wanita yang belum berkahwin, yang kedua bagi yang telah berkahwin, yang ketiga ketika memilih minyak wangi. Baik. Satu bagi yang belum berkahwin, maka kaedah dia ialah tidak memiliki minyak wangi. Tak payah beli langsung. Sebab dah beli, setan dah mula dapat poin. Dia cari lubang ni. Walaupun suka wangi-wangi, baik kalau suka wangi-wangi, beli pewangi rumah. Suka wangi, okey. Beli pewangi bilik, letak kat bilik, letak kat toilet, letak dalam handbag. Tapi melekat dengan handbag. Takut terpakai. Sebab setan tu dia pelan-pelan dia akan suruh kita pakai. Wangi kat kereta, wangi kat mana kita suka, kita wangikan tempat tu. Bukan kita yang pakai. Kalau suka sangat. Tapi sebenarnya kena ingat, wangi-wangian untuk zaman kita sekarang kebanyakannya sintetik. Bukan organik. Dan wangian yang berbentuk sintetik membahayakan kesihatan kita pada jangka masa panjang. Itu boleh rosak hati. Secara fizikal hati kita rosak sebab wangi-wangian. Dan kajian menunjukkan bahawa yang lebih banyak sakit hati rosak ni bukan sakit hati tu, bukan. Memang fizikal hati kita rosak. Itu wanita. Disebabkan wanita sangat terdedah dengan wangi-wangian seperti minyak wangi, kemudian pewangi pakaian, kemudian pewangi iron. Masa iron dia semua wangi juga. Perempuan lah yang suka wangi-wangi ni, sabun-sabun itu kebanyakannya wangian kimia dan dia membahayakan kesihatan. Ya. Deodorant. Kalau deodorant untuk mengelakkan bau badan, kalau wangian tu tidak dapat dihidu oleh orang lain, tu tak ada masalah. Deodorant ni memang dia wangi waktu kita cium dia dekat botol. Bila pakai, bau dah wangi. Setakat ni tak ada lah, pasal dia dah bercampur dengan bakteria yang sangat hebat ni, sehingga hilang bau wangi dia. Orang sebelah kita pun tak bau ni, itu tak ada masalah. Tapi ada deodorant yang tak wangi, tawas. Aslinya biji tawas tu. Sekarang orang buat dalam botol jadi mahal. Sebenarnya dia tawas. Kalau pernah jumpa biji-biji tawas saya kat Mesir, benda tu beli dekat kedai rempah-rempah je. Tapi kita pakai buat deodorant. Basahkan, kita sapu. Itu tak ada bau lah. Tapi setengah orang dia tak tahan, agak tajam. Jadi sekarang diubah suai, itu tak ada masalah. Dia yang masalahnya ialah bukan benda tu wangi. Masalahnya tu bau wangi. Jadi misal pakai pewangi pakaian, boleh letak pewangi pakaian kat mesin basuh kita, tak ada masalah. Yang masalahnya lebih dos, menyebabkan bila kita pakai baju tu macam pakai minyak wangi. Itu tak boleh. Tapi kalau kita letak sekadar melembutkan pakaian, kan fungsi pewangi tu untuk melembutkan pakaian, tu tak ada masalah. Dan kalau masa kita sidai, kita bau wangi, okey. Tapi lepas kita angkat lipat, dah tak bau wangi dah. Itu okey, tak ada masalah. Jadi maknanya isunya ialah wangian yang boleh dihidu oleh ajnabi di luar. Maknanya wangian yang kita bawa itu, kita bawa ke mana-mana, itu yang tak boleh. Jadi yang tak kahwin lagi tak payah beli perfume. Ini usaha untuk kita menjaga, sebab kita perlu sedarlah sejauh mana keimanan kita dibandingkan kehebatan setan yang menggoda. Jadi jangan kita buka mukadimah ruang kepada setan tu untuk buat kita akhirnya pergi lebih jauh lagi. Sebab percayalah, orang yang mula pakai minyak wangi itu dia bermula dengan beli. Dan dia mula dengan ada simpan minyak wangi tu. Dia takkan setiap kali nak pakai minyak wangi pergi kedai. Pergi kedai minyak wangi, test boleh. Dia takkan buat tiap-tiap hari macam tu. Dia akan beli. Yang tu yang menyebabkan dia pakai akhirnya jadi terbiasa. Kadang-kadang lingkungan pejabat kita terbiasa macam tu, kita pun ikut-ikut. Lepas tu kena ingat itu kebiasaan yang perlu untuk diubah. Baik, bagi yang telah berkahwin, maka kaedahnya ialah berwangian hanya di rumah tanpa kehadiran ajnabi. Jadi wangi dalam rumah pun kena pastikan tidak ada ajnabi yang datang. Jadi untuk tugas ini, maka suami ada tugas. Suami kalau tengok isteri dia dah mula beli minyak-minyak wangi, ada tugas untuk suami memastikan isteri tidak memakainya keluar daripada rumah. Atau isteri tengah pakai, tiba-tiba jiran sebelah ketuk pintu. Kalau dia ketuk pintu, tanya siapa? Saya tu laki. Laki tak boleh, kena tukar baju. Ataupun sebenarnya yang sepatutnya buka pintu kalau orang ketuk ni laki. Tapi hari ni terbalik, orang perempuan yang rajin buka pintu. Orang perempuan dah buka pintu, proses dia lambat. Pergi cari tudung kat tingkat atas.
Lepas tu kaki lagi. Kan mana nak sembunyi kaki belakang pintu? Banyak dia kena tutup, tiba-tiba tudung terselak pula. Tudung tak pin, dia pun pegang sendiri. Pegang tiba-tiba angin tiup. Banyak kemungkinan. Orang lelaki duduk tengah lepak-lepak gitu tak pakai baju pun boleh buka pintu. Jadi ni tanggungjawab yang kita perlu jelaskan lah. Terutama kalau yang ada anak-anak lelaki, bagi dia rasa tanggungjawab ni. Supaya tujuannya adalah menjaga aurat keluarga dia. Dan dalam masa yang sama, kalau pakai wangi-wangian tu, supaya kalau perempuan yang buka pintu dalam keadaan dia wangi tu, dihidu wangian tu oleh tetamu yang datang, itu satu dosa. Dan dosa itu sama-sama ditanggung oleh suami. Bagi isteri pula yang kat sini yang ada isteri, suami tak datang, suami tak tahu, maka tanggungjawab kita untuk bagi tahu kat suami, bang ni saya beli minyak wangi, tolong ingatkan saya kalau saya nak terpakai kat luar. Kita bagi tahu kat dia. Kadang-kadang suami pun tak semua datang ngaji, dia tak tahu juga. Dia ingat asalkan bini bahagia, dia pun bahagia. Padahal tak boleh, yang tu kita kena ingatkan. Baik. Kemudian dalam kaedah memilih minyak wangi, Nabi SAW ajar, sesungguhnya wangian lelaki adalah apa yang jelas baunya dan tersembunyi warnanya, dan wangian perempuan apa yang tersembunyi baunya dan nyata warnanya. Ada minyak wangi tak kat sini? Masjid ni ada? Tak ada? Biasa orang lelaki lah, ada setengah masjid dia letak minyak wangi. Nak tunjuk contoh. Kalau tak ada, minyak angin ada? Minyak angin ada, orang ramai ada. Boleh minyak. Tak apa, yang penting minyak nak tunjuk colour dia. Maknanya dia kata kalau untuk lelaki jelas baunya, tersembunyi warna dia. Kalau perempuan, tak nampak colour. Tak ada. Macam ni. Ada yang botol nampak. Okay. Terima kasih. Okay. Kalau minyak angin memang perempuan rajin bawa. Masuk angin sok kita. Okay, ni nampak colour ni. Colour dia macam putih, jernih. Baik, ini maknanya warna dia tidak nyata. Tidak nyata, maksudnya tak. Kalau nyata ni maknanya hijau, biru pun yang nampak lah. Nyata ni maknanya warna tak nyata. Kemudian kalau kita cium bau dia, ni minyak angin ni. Saya buka kita boleh kata tak nyata juga bau dia. Kalau bau nyata ni macam istilahnya semerbak. Semerbak ataupun bau dia tu kita bau minyak cakapak. Semerbak pula. Kalau kita kadang selang 2-3 orang, kita bau lagi kan, ada minyak cakapak kat sini. Tu maknanya semerbak lah bau dia, itu nyata bau dia. Baik, kalau untuk perempuan, colour dia tu boleh jadi macam hijau. Pernah tengok tak minyak wangi Jannatul Firdaus kat Mekah? Kalau siapa pergi Mekah, ada warna hijau macam hijau lumut, hijau daun, macam daun sirih. Warna minyak tu sebenarnya warna hijau tu. Itu untuk perempuan warna dia nyata, tapi bila cium bau dia tu, bau dia tak semerbak, dia setakat kita bau wangi gitu je. Atau mudah kalau tempat kita ni minyak wangi yang murah lah, RM5 kan, RM5 botol besar ni. Itu kalau kita cium bau tu macam dia tak semerbak sangat. Tapi kalau minyak wangi yang mahal tu, kalau kita cium tu memang bau dia kadang-kadang satu bilik. Kita dah bangun, kursi kita melekat bau kan, kita dah pergi, kat situ ada bau lagi, bau kita lagi. Itu yang semerbak. Jadi Nabi ajar kaedah dia, kalau lelaki maka warna dia macam ni, tak nyata, tapi bau dia nyata, bau dia jelas kan. Kalau perempuan warna dia gelap, warna nyata tu kan? Hijau ataupun warna-warna yang kalau ikut kan macam minyak oat tu, warna dia nyata. Tahu minyak oat, orang Arab suka. Warna dia coklat, gelap tu coklat tu. Bau dia tu kuat, tapi dia tak semerbak. Itu sebenarnya orang perempuan boleh pakai, tapi biasanya orang perempuan tak suka lah, sebab bau dia keras sikit. Jadi pemilihan minyak wangi lelaki dan wanita bukan pada bau lembut atau keras, tapi pada warna minyak wangi tu, dan juga pada nyata atau tidak bau dia, semerbak ataupun tidak. Nanti ambil lagi. Baik, dan yang keempat, jelas untuk warna minyak wangi tu, cara nak pilih. Nanti pergi Mekah pilih. Satu lagi, warna ini valid untuk minyak wangi yang semula jadi. Contoh kalau yang dekat Mekah dia jual yang minyak wangi Raudah, warna dia macam susu. Warna dia macam susu. Yang tu dikira nyata. Nyata, jelas warna putih. Minyak wangi yang ada kat Malaysia ni kebanyakan sintetik, semua kuning.
Semua kuning nama DKNY Be Delicious, Dunhill Desire, Boss in Motion. Apa lagi? Kenal nama dia. Study juga nama-nama minyak wangi kek. Tapi semua sama color. Yang tu tak valid. Sebab color dia tu memang bukan asli daripada daun apa, daripada pokok apa dah. Semua sama color. Jadi yang tu kita tak kira lah. Cuma kita ambil kira bau je. Bau yang jelas, nyata, boleh kuat bau, itu bukan untuk perempuan. Untuk perempuan ni yang bau dia slow gitu. Yang bau dia tak jelas gitu. Maknanya kita sekadar hilang bau busuk gitu. Itu kaedah pemilihan. Baik, dan yang keempat itu menu utama dalam usaha menjauhi wangian beracun ini adalah keteguhan iman dalam diri wanita sendiri. Baik, sehinggalah dalam hadis Nabi SAW disebutkan, tidak beriman seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya tunduk mengikut risalah yang aku bawa. Baik, ini jangka panjang. Tadi 3 tu saya cerita tentang tips untuk jangka pendek. Jangka pendeknya kalau tak kahwin lagi tak payah beli. Kalau dah kahwin, minta suami ingatkan supaya jangan pakai di luar rumah. Dan kemudian kaedah pilih minyak wangi. Itu semua jangka pendek. Jangka panjangnya takwa kita. Sebagai wanita, kita ada satu level keimanan di mana kita tidak lagi menginginkan sesuatu yang Allah dan Rasul tak mahu. Ini kena dibina dalam jangka panjang sampai tahap tak adalah kalau tengok minyak wangi tu wangi sangat, teringinya, sedapnya bau, tapi tak boleh. Dia tak ada perasaan tu lagi. Dia dah kira Allah tak suka, aku tak suka. Kita nak bina sampai tahap macam tu. Bila kata Nabi tak suka, kita pun tak suka. Sampai tahap macam tu. Dan itulah yang kita harapkan dalam kuliah-kuliah pengajian. Kenapa kita menambahkan ilmu, tujuannya adalah sampai satu saat kita tidak lagi menginginkan apa yang Allah dan Rasul tak ingin kepada kita. InsyaAllah kita berhenti setakat itu. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan kita wanita muslimah yang lebih baik di sisi Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah.